Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak sambung kita punya tekanan tu di bawah tajuk tekanan cecair dah settle. Okey, sekarang ni kita masuk tekanan atmosfera dan tekanan gas secara lebih terperinci. Sebelum ni kita selitkan bersama-sama dengan tekanan cecair. Okey, bila kita masuk tekanan yang biasa, kita ada formula. Okey, PF over A. Lepas tu kita masuk dalam tekanan cecair, kita ada H rho G. Tetapi bila kita masuk tekanan gas dan tekanan atmosfera, dia tak ada formula. Tetapi dia ada alat ataupun instrumen yang nak mengukur tekanan atmosfera dan tekanan gas yang dikenali sebagai barometer dan manometer. Jangan confuse, barometer untuk tekanan atmosfera. Barometer ada beberapa jenis, cuma saya nak tekankan dalam tutorial ialah barometer mercury ataupun barometer 14 dan manometer, tube U manometer. Okey, kita terus tengok apakah benda atmosfera ini. First, tekanan pengenalan tekanan atmosfera. Biasa kita nampak gambar ni kan. Okey. Atmosfera kita, udara kita lah. Okey, mana datang tekanan atmosfera? Dia datang dari perlanggaran, kadar pelanggaran zarah-zarah udara. Yang kita sebenarnya rasanya awak dah belajar masa form 2. Okey. Tekanan atmosfera datang daripada kadar pelanggaran zarah-zarah udara ataupun kita bahasa mudah kita berat udara tersebut. Di mana pada paras laut, nampak tak? Ketumpatan udara adalah tinggi. Maknanya pada aras laut, udara tersebut berat. Nampak? Bila berat, tekanan tinggilah. Okey, bila ketinggian yang lebih tinggi, ketumpatan udara menjadi rendah. Nampak? Kita boleh nampak visual secara ringkas begini. Jadi, ini adalah nama dia barometer. Okay. Barometer ialah alat untuk mengukur tekanan atmosfera. Kalau rasa confused, barometer ni dia macam termometer juga. Okay. Kalau termometer, kita bawa ke tempat sejuk, dia turun. Kita bawa ke tempat panas, dia naik. Jadi, barometer mercury ini juga sama. Macam mana? Kita letak dekat paras laut, kita dapat tinggi sekian-sekian. Dan bila kita bawa ke paras yang lebih tinggi, nampak tak ketinggian dia dah berubah menjadi rendah. Kenapa rendah? Kenapa tadi bawah tinggi? Bawah tinggi sebab tekanan udara tinggi. Bila kita bawa ke altitude yang lebih tinggi, dia punya turus mercury ini menjadi lebih pendek. Maknanya tekanan dia rendah dekat atas sana. Sebab udara dia kurang. Bila udara sikit, tekanan dia rendah. Jadi ini cara nak pengenalan yang lebih mudah. Okey, tentukan tekanan atmosfera. Tentukan. Okey, tekanan pada kedudukan P dan Q. Kalau kita tengok, P tu berada atas sikit je daripada aras laut. Dan Q tu berada di tempat yang lebih tinggi. Jadi, pada kedudukan P, tinggi dia ialah 75 cm. Dan kita pakai cecair apa ni? Mercury. Nampak? Okey, so barometer. First, tolong jangan salah faham. Barometer bukan sekadar beaker dan test tube. Ini bukan tabung uji Ini ialah tube yang sangat panjang. Nampak 75 cm, 60 cm panjang kot. Okey. Jadi, kita letakkan cecair mercury. Dan bila kita tegakkan, macam mana macam ni. Alah, korang pernah tak? Ambil air. Lepas tu ambil cawan tu bubur dalam air. Lepas tu awak tarik buntut cawan tu. Awak dapati air tak jatuh. Ni, air ikut cawan tu. Bila kita tarik belakang cawan, kita tarik naik atas, air akan ikut sama-sama. Nampak? Soalan saya ialah, kalau cawan tu tinggi, adakah air tu masih ikut? Yes, air tersebut masih ikut. Kenapa air tu masih ikut? Sebab tekanan atmosfera menyokong. Okey. Tetapi akan ada satu ketinggian di mana tekanan atmosfera dah tak mampu nak menyokong berat cecair ini. Jadi air tersebut akan terhenti. Kita tarik panjang lagi pun dah takkan ada apa-apa. Inilah dipanggil vacuum. Vacuum ini akan hilang bila kita ambil tube ini, turunkan balik ke bawah. Jadi sama juga mercury. Akan ada tube vacuum. Okey. Jadi, apa yang saya nak tunjuk kat sini ialah nak baca.
macam mana cara nak baca barometer? Saya dah sebut tadi, nak baca barometer sama macam nak baca termometer. Kita baca dia punya turus ketinggian sahaja. Jadi, nak baca dari mana sampai mana? Jangan baca dari bawah sampai atas. Kita cuma baca perbezaan aras sahaja. Aras ini dengan aras atas. Berapa tinggi dia? Jangan salah nampak tu. Saya bagi 75 cm. Bermaksud tekanan dekat P ialah 75 cm Hg. Ingat lagi tak unit Hg ni? Sebab apa Hg? Sebab mercury. Nampak mudah. Kita baca direct sahaja. Ataupun yang sekarang kita belajar dalam mm kan, tak ada masalah. 750 mm Hg. Macam mana kita dapat ni? Baca direct ya, macam baca termometer. Okey. Berapa tekanan dekat Q? Bila kita bawa naik atas, tekanan dia akan berkurang menjadi 60 cm. Jadi kita nampak nak ketinggian dia 60 cm, terus kita boleh jawab berapa dia punya tekanan? 60 cm Hg. Ataupun 600 mm lah kalau nak mm Hg. Nampak? Kita baca direct. Ini cara membaca barometer mercury. Sangat senang. Okey. Itu je. Jadi kalau dia letak pada paras laut macam mana? Ni P ni bukan paras laut. Kalau dia letak betul-betul pada paras laut, kita dah belajar. Pressure atmosfera berapa? 76 cm Hg. Nampak? Ataupun 760. Ni value yang standard lah. Okay. Kenapa tadi tu 75? Sebab dah upcut sikit. Dia dah tak betul-betul pada paras laut. Okey. Senang sahaja nak baca barometer ni. Yang susah apa? Okey. Yang susah je kita tengok. Ini saya beri pengenalan sedikit. Okey, nampak tu? Turus barometer, dia tidak dipengaruhi oleh saiz, oleh ketinggian barometer. Nampak? Sengit pun dia tak menjejaskan ketinggian 760 tu. Kalau tekanan atmosfera 760 mmHg, ketinggian dia nampak? Kita celup tengah-tengah, kita tarik naik atas, nampak ruang vacuum tu makin besar. Kita tekan tube tu ke bawah, ruang vacuum tu makin kecil. Awak pakai silinder yang lebih besar, tetap tinggi dia sama, 76 cm juga. Awak bagi dia sengit pun, tetap tinggi dia 76 cm juga. Sebab tu pentingnya H rho G. H itu menunjukkan ketinggian. Okay. Same liquid, same level, same pressure. Ini yang saya sebut tadi. So macam mana tu Macam ni. Ini ialah mercury. Okey, kenapa kita mengambil ketinggian ini? Apa signifikan kita ambil ketinggian ini? Sebagai nak membaca. Kita tengok sini. Siapa tekan kat sini? Atmosfera. Ni, pada level sini siapa tekan? Atmosfera tekan. Dan pada level ini samalah dekat point sini. Nampak? Same level, same pressure. Dekat luar, atmosfera tekan. Dekat sini siapa tekan? Dekat sini yang tekan ialah vacuum. Dan mercury yang setinggi 76 cm tu. Nampak? Jadi tekanan atmosfera dekat luar adalah sama dengan vacuum campur dengan 76. Awak vacuum berapa tekanan? Vacuum tu benda. Vacuum ialah ruang tanpa udara. Jadi bila tidak ada udara dalam vacuum, tekanan dia kosong. Kosong. Nampak? Ingat tak tekanan? Kalau tekanan kita makin tambah-tambah kan? So tekanan dekat sini ialah 0 tambah 76 cm Hg. Nampak? Sebab itu tekanan atmosfera setara dengan 76 cm Hg. Itu maksud dia. Same level, same pressure. Okay. Faham? Itulah yang saya nak tunjuk pada gambar ini. Okey. Sebuah barometer mercury diletakkan pada kedudukan aras laut. Barulah kita nak menceritakan bagaimana nak baca dan bagaimana nak menyelesaikan masalah. Masalah ni. Dia kata barometer tu diletakkan pada aras laut. Didapati ketinggian barometer tidak mencapai 76 cm. Kita tahu satu atmosfera pada aras laut ialah 76 ataupun 760 mm. Tapi tak sampai 76 sebab ada udara terperangkap. Kita belajar tadi barometer atas dia ada vacuum.
Vacuum ni kira perfect lah. Tidak ada udara. Tapi tak tahulah, mungkin awak tersalah buat kan. Masa nak tegakkan barometer tu awak terlepas sikit, maka ada udara masuk. Bila ada udara masuk, dia dah tak setinggi 76 cm, dia ada udara terperangkap. Sekarang ni tinggi dia jadi 72. Pak. Hitung tekanan udara terperangkap. Sangat senang. Okay. Same level, same pressure. Dekat luar sini berapa? 76 cmHg ataupun 760. Dekat sini siapa? Dekat tengah-tengah ini ialah udara campur dengan 72. Nampak? Kat luar mesti sama dengan dalam. Oh, benda ni. Tak ada benda Ini ringkasan sahaja. Luar kita ialah tekanan atmosfera 76 cmHg. Saya ambil cm Kalau mm 760. Dekat dalam ini ialah tekanan udara terperangkap campur dengan tekanan mercury 72 tu, nampak? Tekanan luar ialah PATM lah. Sebelum ni dia vacuum kosong tambah 72. Sekarang ni ada udara yang terperangkap. So udara tambah dengan 72. Jadi senang je lah. Kalau kita gunakan mmHg ataupun cmHg, awak cuma tambah dia ketinggian je. Okey. Jadi PATM sama dengan P air, udara terperangkap ataupun trap air, campur dengan P untuk 72 tu. So 76 sama dengan P air campur 72. So dah tahu dah pressure of trap air adalah, nampak? Okay, nampak? Trap air 76 tolak 72, 4 cmHg. Nampak? Dia tak kata suruh tukar Pascal. Jadi kita gunakan cmHg ataupun mmHg. 40 mmHg. Mana-manalah, tak ada masalah. Okey, sebab dalam buku teks dia lebih menekankan mmHg. So tak ada masalah, cmm sama je. Nampak? Tolak je. Okey. Oh, habis. Barometer sikit je. Okay, barometer tentang tekanan udara sikit sahaja. Cara nak baca dan kalau ada masalah, ada udara terperangkap. Okey. Yang sekarang ni ialah tekanan gas. Apa beza tekanan udara? Tekanan udara dengan tekanan gas. Tak sama ke? Tak sama. Tekanan udara ialah atmosfera kita, udara dalam bilik, udara dekat persekitaran. Manakala tekanan gas, dia khususkan kepada bekas yang tertutup. Close container, bekas yang tertutup akan ada tekanan gas. Sama macam botol air. Kalau botol air itu kita buka, udara kat dalam botol itu ialah tekanan udara. Bila kita tutup botol tu, terus kita panggil dia tekanan gas sebab kita boleh tekan dan sebagainya. Okey. Jadi, cuba tengok gambar tu. Ada tangki. Tangki lah kontainer. Okey, nampak tak ada gas yang keluar dari muncung dia. Jadi, gas yang terkeluar, tekanan gas tu apa? Kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas. Maknanya dekat dalam kontainer ini ada banyak gas yang berlanggar-langgar. Nampak? Kadar pelanggaran yang sangat tinggi menghasilkan tekanan. Nampak? Jadi macam mana kita nak ukur tekanan ini? Kita menggunakan manometer. Okey, first, paling senang kita guna tolak badan lah. Okay. Kita cucuk dekat mulut tong gas tu terus dapat bacaan. Tetapi dalam kita punya pembelajaran, sebab tolak badan ni kita cuma baca je. Okey, sekarang ni kita menggunakan tube U manometer. Tube tu berbentuk U dan dia dipanggil manometer. Jangan confuse dengan barometer tadi. Okey, idea dia macam mana? Kita tengok, fahamkan dulu idea dia. Idea dia gini. Manometer ialah satu tube yang berbentuk U. Okey, dia ialah satu tube yang berbentuk U. Bila kita isi dengan air, tentulah ketinggian dia akan sama. Okay.
ketinggian sama. Awak pegang macam ni, awak tinggikan sebelah ke, tetap dia punya aras sama. Kenapa aras dia sama? Nampak macam gambar tu? Kerana dekat sini siapa tekan? Atmosfera tekan. Dekat sini siapa tekan? Atmosfera juga yang tekan. Same level, same pressure. Nampak? So, bila paras dia sama, mana kita tahu tekanan yang bertindak pada kedua-dua belah ini adalah sama. Okey. Sekarang ni, kalau tiba-tiba ada orang tiup kat tepi ni. Okey. Tak tahulah ada siapa tiup kan. Okey. Bila dia tiup. Okey. Bila dia tiup, dia mengenakan tekanan gas ataupun tekanan lah. Nampak? Dia tolak ke bawah. So, secara automatik paras akan menurun dekat sini dan paras sini akan mula naik. Nampak? Terdapat dah perbezaan dia punya paras. Okay, bila terdapat perbezaan paras, kita boleh tahulah berapa tekanan dia. Kita boleh dari sini idea dia, bila ada perbezaan paras kita dah boleh mengetahui bahawa ada perbezaan tekanan. Okay, jadi kita tukarlah, jangan tengok muka orang ni. Kita tukarlah kepada gas container, bekas yang berisi gas. Contoh kita samalah dengan pipe mana-mana, tong gas. Okey. Tong gas tersebut dia mengeluarkan gas dan dia akan menolak merkuri supaya turun dan naik. Tak tersembur ke merkuri terkeluar? Alright. Merkuri ketumpatan dia sangat tinggi, 13,600 kgm-3. Maka nak menolak merkuri ini supaya keluar sangat-sangat susah. Okey. Jadi nampak tu contoh. Right. Same liquid, cara yang sama, same level, same pressure. Jadi macam mana kita nak menentukan tekanan yang terhasil dekat situ? Sebelum nak menentukan tekanan, kita kena faham satu benda. So, bila tekanan gas tu tolak macam ini, okey, kita akan dapat perbezaan ketinggian. Right. Nampak? Tekanan gas menolak. Jadi kita kena faham satu benda. Tengok situ. Saya besarkan. Bagi faham. Gas. Ada gas yang menekan. Ini cecair. Okay, ada dua. First. Ini siapa tekan? Gas. Ini siapa tekan? Atmosfera. Nampak? Besarkan sikit. Ini gas. Ini atmosfera. Jadi kita tengok sama level tak? Bila sama level, kita boleh kata tekanan gas P gas adalah sama dengan pressure atmosfera. Berapa nilai pressure gas? Samalah dengan pressure atmosfera. Berapa? Yang kita belajar tadi, 76 ataupun 160 mmHg boleh, 10 meter water boleh, ataupun H2O, ataupun 100,000 Pascal tadi. Ambillah mana-mana awak nak. Sama je. Itulah tekanan gas ni. Sebab dia sama dengan atmosfera. Okey. Yang pertama. Yang kedua. Ni. Siapa tekan dekat tepi ni? Okay, sekarang ni dia dah turun. Dah turun bawah. Ini dia naik. Okey. Siapa tekan dekat belah kiri? Tekanan gas. Gas tekan dekat sini. Siapa tekan dekat sini? Atmosfera. Okey. First, benda yang awak wajib kenal ialah yang mana lagi kuat. Tekanan gas ke tekanan atmosfera. Nampak? Bila dah turun macam gini,
maknanya tekanan gas tu lebih tinggi lah. Dia berjaya menolak supaya atmosfera tu kalah. Jadi itu yang paling penting. Mana dekat sini, nampak saya bagikan warna kuning tu, tekanan gas, pressure gas, lebih tinggi dari pressure atmosfera. So, berapa banyak dia terlebih tu? Bila dah kata dia lebih besar daripada pressure ATM, maknanya dia lebih lah daripada nilai ni. Berapa banyak? Tengok sini. Same level, same pressure. Tekanan dekat sini adalah sama dengan tekanan kat sini. Nak cari tekanan kat sini, tengok belah sini. Belah sini macam mana? Belah sini ialah pressure ATM tambah dengan, nampak? Sebiji macam kita buat tadi. ATM campur dengan, ni berapa tinggi ni? Kalau kita masuk, 15 cm. Nampak perbezaan aras. 15 cm. Okay. Jadi kita boleh ubah formula kita. Pressure gas sama dengan pressure ATM campur pressure dia punya 15 tu. Okay. Kita pakai apa ni? Kita pakai mercury . Kalau kita pakai mercury, ATM kita berapa? Yang mana mercury? Okay. Kalau rasa susah sebab ni cm, kita boleh pakai cm. Okay. Kenapa tambah? Ni. Kenapa tambah? Tambah sebab kita tahu bahawa tekanan gas melebihi tekanan atmosfera. Maknanya atmosfera tambah sebab tahu lebih. So, bila kita pakai mercury, kita gunalah atmosfera mercury 76. Tambah je dengan 15 tadi. Nampak? Dapat 91 cm Hg. Simple sahaja. Nampak? Itu kalau pakai mercury. Kalau kita pakai air, water. Macam mana water? Kalau water, kita gunalah atmosfera untuk water. Water ialah 10 meter kalau atmosfera. 10 meter. Jadi, 15 ini pun kena dalam meter lah. 0.15 meter. 0.15. Nampak? Tambah sahaja. Okey? Atmosfera tambah dengan berapa beza tinggi. Okey. So 10.15 meter H2O. Sip. Itu ialah contoh yang kedua. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey. Sekarang ini dia masih cucuk dekat tong gas. Tapi tak tahulah masalah tong gas ni. Ni tinggi, ini rendah. Siapa tekan dekat sini? Tekanan gas. Ni, sini tekanan gas. Gas ni lah. Yang tekan dekat sini ialah ATM. Okay. Nampak? Yang benda yang wajib awak tahu tu yang warna kuning saya tulis kat bawah tu. Bila dah oper begini, ATM lagi kuat ke gas yang lagi kuat? So clearly atmosfera tekan lagi kuat daripada gas. Jadi tu tekanan gas kurang dari tekanan atmosfera. Nampak? Jadi bila kita tahu tekanan gas kurang dari atmosfera, tentulah tekanan gas atmosfera tolak. Tolak mana? Tolaklah berapa beza tinggi ni. 10 cm. Nampak? Okey. P gas sama dengan P ATM tolak P liquid. Yang berapa cm tadi? 10 cm. Tadi tambah sebab kita tahu gas lagi tinggi dari ATM. Tambahlah. Sekarang kita tahu gas kurang dari ATM. Tentulah ATM tolak. Tolak berapa? Ni. Okay. Sekarang ni nak pakai mana? Kita anggap cecair kita ialah mercury. Macam tadi juga. Kalau mercury atmosfera pakai 76 ataupun 760. Tolak berapa? Tolak 10. Dapat 66 cm Hg ataupun 660 mmHg. Nampak tak? Senang.
Kalau dia pakai air, water. Okay. Sama juga. Tapi terpaksalah kita tukar. Pressure atmosfera kita gunalah meter water. 10 meter water. Tolak 10 cm. 0.1 meter water. H2O. Nampak? Dapatlah jawapan 10 tolak 0.1, 9.9 mH2O. Okey. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan manometer, first awak tengok dia siapa yang tinggi. Dia menang ke dia kalah? Kalau gas pressure lebih tinggi dari ATM, kena tambah. ATM tu yang tambah dia. Sebab lebih dari ATM. Kalau kurang dari ATM, ATM yang tolak berapa beza tinggi dia. Itu sahaja. Dan unit ditentukan oleh jenis cecair. Kalau cecair tu pakai mercury, kita gunalah ATM mercury tambah berapa cm. Kalau pakai air, gunalah meter air tambahlah berapa cm. Okey. Okey, kita aplikasi. Kita try menjawab soalan. Gas X disambung ke sebuah manometer mercury. Berdasarkan rajah tentukan tekanan gas X. Nampak tang gas tu. Sekarang saya tanya nombor 1. Siapa kuat lagi? Gas X ke atmosfera? Nampak? Beza. So tekanan gas X melebihi. So first awak kena tahu pressure gas X melebihi pressure ATM. Dah lebih ATM maknanya pressure gas X mestilah pressure ATM kena tambah pressure liquid. Yang berbeza paras tu 12 tu. Okay. Sekarang ni kita pakai mercury. Jadi pressure atmosfera mercury ialah 76 ataupun 760 mmHg. Nak 760. Tambah dengan liquid 12 cm 120. Nampak? mmHg. Asyik pakai cm je, tukar mm pula. Nampak? Dapat apa? Dapat 880 mmHg. Nampak tak? Dia lebih tinggi daripada 760. Itu sahaja. Okey, dah dapat tekanan gas X. Dia tak suruh tukar Pascal. Sabar. Kalau tiba-tiba dia suruh tukar Pascal. Gas X disambung ke sebuah manometer mercury. Berdasarkan rajah tentukan gas X dalam Pascal. So, awak cari macam biasa begini. Dah dapat ini. Ini dalam mmHg. Tukarlah kepada Pascal. Okey, macam tukar Pascal. P sama dengan H rho G. Okey. Padam. Nak tukar Pascal ni pasal ni. Nak tukar Pascal. P sama dengan H rho G. H dia berapa? 88. 850. Kena ambil dalam meter. So 88 cm dalam meter ialah 0.88. Nampak? Raw mercury 13,600. G 9.81. Okey. So, bila tekan kalkulator awak dapat 117,406.08 Pascal. So, check guna kalkulator awak. Itu je. Maknanya nak cari yang ni senang ke nak tukar dalam Pascal yang senang? Ini senang. Awak cuma tengok dia punya aras sahaja. Tetapi kena tahu cara nak tukar kepada Pascal juga. Alright. Tengok ni pula. Sekali lagi. Nampak tu? Gas disambung ke sebuah manometer mercury. Tentukan tekanan gas dalam mmHg dan dalam Pascal. Okey. Senang. Tengok first. Siapa menang? Gas lebih tinggi. Bila gas lebih tinggi dari atmosfera, kita tambah. So, P gas sama dengan P ATM campur dengan P yang 25 cm tu. Atmosfera dalam mercury ialah 76. Tambah dengan 25. Nampak? Kita macam kira panjang je. 76 tambah 25, kita dapat 101 cm Hg. Okey. Oh, dia nak mmHg. Tambahlah kosong belakang. mmHg. Okey. So, yang kedua tukar kepada Pascal. So, P gas sama dengan H rho G. Okey, tukar kepada Pascal 1.01. H kita dalam meter 13,600.
Rho dan 9.81 G, kita akan dapat sepatutnya 134,750.16 Pascal. Tolong ceklah kod-kod saya salah. Okey. Laju tak? Ini senang, ini leceh. Okay, so yang ini kalau nak kuasai, awak kena kuasai ni. Bila saya tanya pressure atmosfera dalam mercury, terus 760 mm Kg. Pressure atmosfera dalam unit meter air, terus 10 meter air. Berapakah pressure atmosfera dalam Pascal? Terus 100 kilo Pascal, 100,000 Pascal. Awak ingat 3 ni dah tak ada masalah. Buat je. Alright. Dah habis ke belum ni? Tolonglah habis. Belum. Gas disambung ke sebuah medium. Okey, tadi isi mercury, sekarang ni isi air. Soalan yang sama tapi tukar kepada air. Okey. 134 tadi yang mercury. Okey, sekarang kita pakai air. Sama je. Kaedah dia sama. Okay. Kalau kita pakai air, apa jadi? Pressure atmosfera kita kenalah guna air. Air ialah 10. Pressure 25 cm. 25 cm ialah 0.25. Kenapa tukar? Sebab kita nak guna meter H2O. Kenalah meter dan meter. Apa ni? 10.25 meter air. Tukar kepada Pascal? Boleh. P sama dengan H rho G. Disebabkan 10.25 ni dah dalam meter, 10.25 terus. Rho kita 1000 air dan G kita 9.81. Seharusnya awak dapat 10552.5 Pascal. Okey. Nampak tak? Beza dengan jawapan kalau pakai mercury. Mercury tadi jawapan dia ialah 1000 apa? 13,000 lah. Nampak? Sekarang 1000 je. 100,000 je Pascal kalau pakai air. Ini menunjukkan, kalau soalan tanya, apa bagusnya pakai air, apa bagusnya pakai mercury? Dengar sini betul. Saya bagi cara ringkas je. Kita pakai mercury bila kita nak ukur tekanan yang tinggi. Gas yang bertekanan tinggi, kita pakai mercury. Kerana mercury tersebut ketumpatan dia tinggi. Bila ketumpatan tinggi dia berat tau. Bila kita cucuk dekat tekanan tinggi, nak tolak supaya dia berbeza paras tu, susah. Jadi, mercury ni bagus dia untuk tekanan tinggi. Kalau tekanan tinggi pakai air, apa jadi? Cucuk manometer berisi air, boom, dia tolak habis. Air tu tersembur keluar. Jadi, manometer yang berisi air adalah sesuai untuk tekanan yang rendah. Contohnya, seperti soalan dalam buku teks awak, bukan soalan, eksperimen dalam buku teks awak. Dia menggunakan manometer dan dia gunakan apa ni? Thistle funnel. Okey. Corong thistle ini diletakkan rubber sheet. Rubber sheet apa? Kepingan getah. Macam ambil belon, kelekuk lah. Okey. Jadi, bila kita celupkan ke dalam air, yang lapisan getah tu akan mengalami tekanan air. Dia akan menolak, maknanya tekanan itu sangat kecil. Tetapi, manometer itu memberikan bacaan. Kerana air. Air dia boleh baca tekanan yang rendah. Kalau guna mercury, beza dia sikit sangat. Tak nampak. Jadi, kenapa kita gunakan air? Kerana air boleh mengesan perubahan yang lebih kecil. Okey, dia lebih sensitif. Sesuai untuk tekanan yang rendah. Manakala mercury, ketumpatan dia lebih tinggi. Dia sesuai untuk digunakan untuk tekanan gas yang tinggi. Okey, jadi saya harap tutorial saya ini membantu. Maka kita tamat kita punya tutorial. Alright. Jadi kita dah masuk tekanan dalam cuaca air, kita dah masuk tekanan gas dan tekanan atmosfera, dan bagaimana cara untuk menggunakan ataupun nak menyelesaikan barometer dan manometer. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.